Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Danny Najmi dan video ini ditujukan khas kepada pihak Tekun untuk membantu peniaga jalanan dengan memberi bantuan kewangan sebanyak RM5,000 untuk menambah baik perniagaan mereka. Kuih cara berlauk sudah tidak asing lagi pada masa kini kerana ia telah wujud sejak dari zaman nenek moyang lagi. Walaupun kuih ini telah wujud setelah sekian lama, masih ramai masyarakat di Malaysia yang masih meminati kuih ini dek peningkatan makanan moden pada masa kini. Kebiasaan kuih ini dihidang pada masa petang dan untuk meningkatkan lagi selera, ia dihidangkan bersama air kopi panas sambil menikmati keindahan pantai di Pulau Perhentian. Saya telah menemu ramah seorang peniaga kuih cara berlauk yang bertempat di Dunia Alam, Shah Alam, untuk merungkai sedikit sebanyak informasi tentang perniagaan beliau yang saya lihat ia berpotensi untuk ditambah baik. Mari kita lihat temu ramah saya bersama beliau. Assalamualaikum, nama saya Aminul Iqmal bin Ahmad. Sebelum ni saya bekerja sebagai online marketing dan sekarang berniaga kuih cara berlauk dekat Shah Alam. Beliau bukanlah seorang yang masih mentah di dalam dunia perniagaan ini kerana sebelum beliau menjual kuih cara, beliau telah pun menceburi perniagaan minyak wangi semasa beliau melangsungkan pelajaran di Universiti Teknologi Mara UiTM dan menerusi itu beliau mempunyai ilmu yang luas untuk memasarkan produk. Sekarang saya ingin berkongsi dengan anda konsep 7P yang diterapkan oleh beliau di dalam perniagaannya. Cara Encik Iqmal ini merupakan resipi turun-temurun datang daripada ibunda beliau. Tercetusnya idea untuk menjual kuih cara berlauk bermula daripada cadangan beliau untuk memasarkan kuih cara ibunya kerana beliau melihat bahawa kuih cara ibunya itu mempunyai potensi untuk dijual dan disukai oleh ramai orang. Kuih cara beliau mempunyai keistimewaan dari sudut rasanya yang sangat menyelerakan dan beliau yakin yang tidak boleh didapati di tempat lain di samping diisi dengan inti daging cincang yang lembut dan banyak yang menjanjikan kepuasan setiap insan yang merasainya. Beliau membuat keputusan untuk memilih kawasan di situ kerana beliau melihat kawasan itu sangat strategik kerana ia menjadi kawasan tumpuan kenderaan lalu lalang dan beliau yakin bahawa orang ramai akan menginggah ke gerai beliau. Menurut perhatian saya, di kawasan itu juga mempunyai kawasan gerai-gerai yang lain bertempat di kawasan berdekatan dengan gerai beliau. Kendati pun beliau sedar bahawa ramai orang yang akan bertumpu di kawasan tersebut. Beliau melihat bahawa terdapat masalah yang timbul jika beliau turut serta menjual di situ, iaitu beliau melihat pelanggan mempunyai kesukaran untuk meletakkan kenderaan mereka oleh sebab tiada kawasan parkir kereta di situ. Oleh kerana itu, beliau mengambil keputusan untuk menjual produk beliau sedikit jauh daripada gerai-gerai yang lain untuk memudahkan pelanggan beliau parkir kenderaan mereka untuk membeli kuih cara beliau. Pada pendapat saya, kawasan Dunia Alam sangat sesuai untuk menjual produk beliau kerana populasi di kawasan di situ mempunyai majoriti masyarakat Melayu. Oleh sebab beliau menjual makanan tradisional orang Melayu, saya sangat yakin yang beliau mampu untuk menembus pasaran di kawasan Dunia Alam. Jadi berapa harga untuk satu bekas? Kalau untuk satu bekas kita jual RM3.50. Harga yang ditawarkan oleh beliau ialah RM3.50. Pada pandangan saya, harga yang ditawarkan oleh beliau sangat berpatutan kerana di samping beliau meletakkan inti yang banyak di dalam kuih cara beliau, setiap bekas diisi dengan 5. Pada harga itu amat susah untuk didapati pada zaman kenaikan harga bahan mentah kini kerana tidak ramai peniaga yang sanggup mengambil risiko seperti beliau dan memilih untuk mengurangkan inti daging dan juga bilangan kuih di dalam bekas. Selain mengambil kira kos, beliau juga menyatakan bahawa beliau turut membuat kajian tentang harga pasaran sebelum beliau menjalankan perniagaannya dan beliau yakin dengan harga yang ditawarkan adalah kompetitif dan mampu untuk bersaing dengan pesaing beliau kerana beliau melihat bahawa kebanyakan penjual kuih cara meletakkan harga sekitar RM3 hingga RM3.50. Soalan seterusnya, ada tak apa-apa promosi yang abang tawarkan untuk tarik pelanggan? Awal dia kita jual memang RM3.50 sebekas. Tapi lepas pada awal dia kita jual customer kurang belilah. Dia biasa beli satu atau dua saja.
Jadi kat situ kita fikir kita buat RM3.5, 3 bekas dia beli RM10. So kat situ dia dah jimat. Walaupun usia perniagaan beliau masih muda, beliau turut menawarkan promosi kepada pelanggan beliau, iaitu setiap pelanggan akan ditawarkan dengan harga RM10 untuk 3 bekas. Mengikut pengiraan saya, jika pelanggan membeli produk beliau pada harga tersebut, setiap pelanggan dapat menikmati penjimatan 50 sen. Mungkin segelintir pelanggan berpendapat bahawa ia adalah nilai yang kecil, tetapi dari sudut peniaga pula ia adalah jumlah yang sangat besar dengan kos yang ditanggung untuk menjualnya. Inisiatif beliau untuk menarik pelanggan patut dipuji kerana tindakan beliau itu membuahkan hasil dengan jumlah pelanggan yang datang ke gerai beliau meningkat dari hari ke hari. Untuk merancangkan lagi bilangan pelanggan ke gerai beliau, saya ingin memberi cadangan untuk beliau membuat laman sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter atau kini ditukar sebagai X untuk membuat promosi. Ini disebabkan oleh pemesatan arus teknologi kini yang menyebabkan ramai orang terutama golongan milenial seperti golongan muda yang taksub terhadap media sosial untuk mencari kedai atau perniagaan kerana ia lebih mudah daripada mereka terpaksa mencarinya di luar. Menurut beliau, proses untuk mendapatkan bahan mentah agak susah kerana pengedar daging beliau terletak agak jauh daripada rumah beliau dan ia memakan kos yang agak besar. Beliau juga perlu membancuh tepung terlebih dahulu di rumah sebelum beliau masak di gerai supaya beliau dapat mengurangkan masa untuk memasak dan menjimatkan tenaga beliau semasa di gerai. Proses untuk memasak kuih cara pula memakan masa selama 5 ke 10 minit untuk menghasilkan 3 bekas. Jadi dalam kalangan pelanggan yang selalu datang di sini, golongan mana yang kebiasaannya datang untuk beli? Antara dia dalam 30 ke atas. Beliau mempunyai seramai 3 orang pekerja yang akan menyediakan bahan masakan di rumah dan daripada jumlah itu, 2 orang akan bekerja di gerai. Kebanyakan pelanggan yang berkunjung ke gerai beliau adalah daripada golongan 30-an ke atas kerana kuih ini sudah menjadi kebiasaan oleh mereka sejak mereka kecil lagi. Golongan muda adalah golongan yang paling kecil sekali membeli kuih itu disebabkan oleh peredaran selera ke makanan moden kini. Akan tetapi saya merasakan yang Encik Iqmal tidak perlu memandang isu ini sebagai yang perlu dibimbangkan kerana apabila golongan ibu bapa membeli kuih beliau, kuih itu akan dihidangkan kepada anak-anak mereka dan daripada itu hasil daripada air tangan beliau itu akan turut digemari oleh golongan muda. Beliau turut menerima pujian daripada sebilangan pelanggan yang menyatakan bahawa kuih yang dijual oleh mereka itu sungguh enak dan mereka sanggup untuk mengulanginya lagi. Perniagaan Encik Iqmal mempunyai kemah kecil, 2 meja untuk memasak dan juga untuk meletakkan produk beliau dan sudah pasti alatan masakan untuk masak kuih itu. Beliau turut meletakkan produk beliau ke dalam bekas plastik luksina sejurus beliau selesai masak untuk mengekalkan kebersihan kuih beliau daripada habuk dan lalat. Disebabkan beliau mempunyai bilangan pelanggan yang saban hari semakin meningkat, saya ingin meminta jasa baik pihak Tekun untuk memberi bantuan kewangan kepada mereka untuk menambah bilangan dapur untuk masak dan juga mesin untuk membancuh tepung yang perlu dikacau untuk menghasilkan adunan. Saya juga berpendapat bahawa mereka perlukan penambahbaikan daripada segi mereka bentuk gerai beliau kerana saya melihat gerai beliau tidak menarik perhatian pelanggan. Oleh yang sedemikian, sekiranya pihak Tekun memberi sedikit dana kepada beliau untuk mengubah suai gerai beliau, saya yakin akan lebih ramai lagi pelanggan akan berkunjung ke gerai beliau. Begitulah sedikit sebanyak taklimat saya tentang perniagaan Encik Iqmal. Dengan informasi yang saya lontarkan sebentar tadi, saya berharap pihak Tekun boleh membantu peniaga kecil ini untuk memajukan perniagaan beliau ke peringkat yang lebih tinggi. Saya diberi maklum pada hari saya menemu ramah beliau menerima tempahan sebanyak 200 keping untuk dihidangkan pada majlis perkahwinan. Dengan itu, izinkan saya mengakhiri taklimat saya dengan serangkap pantun. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Melarik halus papan di Jawa, tersegam kukuh di gerbang batu. Adab berjumpa terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Saya Daniel Najmi, terima kasih.